Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Okey, sebelum kita mulakan topik pada hari ini, apa kata yang belum subscribe, korang tolong subscribe aku. Boleh like, boleh komen, boleh share, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi bila aku upload video baru. Okey, so topik hari ini aku akan share dengan korang mengenai apa yang korang kena consider ataupun korang kena pertimbangkan sebelum beli gitar. Ada beberapa perkara yang korang kena tengok sebelum beli sesuatu gitar, kalau korang tak biasa lagi lah yang beli gitar. Okey, jom kita mulakan. Okey, yang pertama, korang kena consider bentuk gitar tu ataupun shape sesuatu gitar kan. Okey, senang cerita, shape gitar ni adalah bentuk body gitar lah. Selalunya body gitar tu yang mempengaruhi banyak benda. Okey, so di sini aku akan terangkan ada dua body type yang popular, sangat popular lah, iaitu satu Strat style, yang kedua adalah Les Paul. Okey, macam mana bentuk Strat ni, macam mana bentuk Les Paul. So yang ini bentuk Strat, yang ini bentuk Les Paul. Okey, secara peribadi aku lebih suka body Strat daripada body Les Paul. Ada beberapa faktor yang menyebabkan aku lebih suka body Strat ni. Okey, salah satunya adalah sebab ringan, yang kedua dia lagi nipis daripada body Les Paul, dan yang ketiga bentuk dia aku lebih senang nak handle lah. So bentuk dia kalau dekat lengan ni dia ada curve kalau Strat lah. Kalau Les Paul dia body dia dekat hujung sini, body dia tajam. So kalau korang main, korang akan rasa tak selesa. So aku tunjukkan macam mana dia punya curve. Okey, ni contoh gitar aku. Ni lebih kurang body Strat lah. Okey, di sini dia dah buat curve untuk keselesaan lengan kita. Manakala kalau body Les Paul curve ni tak ada. Okey, curve ni tak ada, so dia akan jadi tajam. Bila kita main, kita akan rasa sedikit tajam lah dekat pergelangan tangan kita. So kalau aku handle untuk main gitar yang ada curve sini, so lagi selesa. Okey, lagi-lagi bila korang main berdiri. Bila korang main berdiri, korang akan rasa lah body Les Paul ni akan mengganggu lengan korang ni, akan rasa sakit. Dan Les Paul ni body dia sangat berat lah berbanding dengan body Strat. Okey, bukan bermakna Strat ni tak ada gitar yang berat Dia tengok material kayu juga. Kalau yang body yang pakai body Elder selalunya lebih ringan lah berbanding dengan Ash. Kalau Ash tu agak berat jugalah kalau Strat. Okey, satu lagi body yang aku pernah guna yang berbentuk macam Les Paul, dia tak ada curve juga dekat lengan, adalah Music Man Axis. Music Man Axis ataupun aku tengok Pavey Wolfgang. Pavey Wolfgang pun tak ada curve dekat lengan. Okey, perkara kedua korang kena consider apabila nak beli gitar, sebelum nak beli gitar, adalah jenis pickup. Okey, pickup ni ada dua jenis yang terkenal, ada dua jenis, iaitu humbucker atau single. Okey, apa itu pickup humbucker? Okey, aku tunjukkan contoh. Ini adalah pickup humbucker. Okey, belakang humbucker, depan humbucker. So pickup gitar ni dipanggil humbucker ataupun HH lah. Selalunya orang akan sebut HH, iaitu humbucker lah. So dia ada dua coil dekat dalam ni. So kelebihan dia, humbucker ni lebih senyap berbanding dengan yang hadir dengan single coil lah. Single coil kalau korang letak gain tinggi, dia akan bunyi humming, dan bunyi humming tu mengganggu lah, lebih-lebih lagi kalau korang buat recording. So aku tunjuk jenis pickup single. Okey, untuk Ibanez aku ni dia ada dua type pickup, iaitu humbucker single dan single. So gitar ni dipanggil pickup HSS, iaitu humbucker single. Okey, kenapa ada humbucker, ada single? Okey, untuk single ni bunyi dia memang lain lah daripada humbucker. Humbucker ni lebih tebal, lebih gemuk bunyinya, manakala pickup single ni lebih nipis, lebih light bunyinya. So dia depends pada kegunaan korang. Korang suka apabila korang pakai pickup depan ni, korang nak bunyi yang gemuk ataupun bunyi yang sedikit nipis. Ada gitar yang hadir dengan humbucker single pun ada. So untuk aku secara peribadi, aku tak kisah pun pickup humbucker atau single, tetapi kena tengok juga jenis lagu yang korang main. Kalau korang ni ada band ke, kalau korang ni selalu buat recording, tengok jenis lagu. Kalau lagu metal selalunya
akan pakai pickup jenis humbucker lah. Sebab dia bunyi lebih ganas, lebih gemuk, dan bunyi-bunyi macam tu lagi sesuai lah untuk lagu-lagu metal. Berbanding kalau korang main lagu pop, lagu rock, boleh pakai apa jenis pickup yang korang suka lah, humbucker ataupun single. Okey, nanti ada yang tanya, kalau pickup single coil ni tak boleh main lagu metal ke? Boleh, cuma apa-apa pun kena tengok jenis lagu yang korang main. Korang kena tengok YouTube, buat research sikit sebelum beli. Dan pickup humbucker ni pun dia datang dalam berbagai-bagai output. Ada yang output tinggi, output sederhana dan output rendah. So korang kena kaji benda tu sebelum beli gitar lah. Okey, perkara ketiga yang korang kena consider sebelum beli gitar adalah bilangan frets. Okey, apa itu bilangan frets? Okey, di sini gitar aku ada dua jenis bilangan fret. Okey, yang ini 22 fret, iaitu kalau korang kira 1, 2, 3, 4 sampai hujung ni ada 22 fret. Manakala aku punya Ibanez mempunyai 24 fret. Okey, apa beza 22 fret dengan 24 fret ni? Okey, kalau secara umumnya dia ada perbezaan dari segi tone lah. Kalau yang 24 fret dia akan dia kurang bass. Yang itu aku tak berapa pastilah. Cuma tengok jenis lagu yang korang nak main juga. Okay, contohnya kalau korang minat band, aku bagi band Dream Theater. Korang minat Petrucci, korang minat Steve Vai. So kalau korang suka main lagu diorang ni, korang kena beli fret 24. Kalau korang beli fret 21, 22 memang tak cukup untuk main lagu diorang. So sebab tu aku ada dua jenis bilangan fret. Ada yang 24, ada yang 22. Perkara keempat adalah neck joint. Okey, apa itu neck joint? Okey, aku tunjuk dulu. Ini adalah neck gitar. Okey, so neck joint dia ada kat belakang. Okey, ini adalah neck joint dia. Okey, kalau korang tengok kan, dia bentuk dia bulat sini. Sebab apa? Sebab korang kalau main di fret yang ke atas ni, 12 ke atas, korang akan sentuh di belakang ni. So bila design dia macam ni, korang akan lebih selesa berbanding design yang di sini tebal dan berpetak, ada bucu. So bila ada bucu sini akan menimbulkan rasa tak selesa lah untuk tangan korang bila main fret yang ke dalam. Okey, sebagai contohnya aku bagi contoh gitar Ibanez aku. Okey, gitar Ibanez aku ni keluaran tahun 92. So di belakang dia tak ada curve. So dia berpetak macam ni, ada bucu. Bila aku main fret hujung-hujung sini, so bucu ni akan tercucuk dekat tangan aku. So aku rasa tak selesa sikit lah. Dan susah sikit lah nak main bila tebal kan. Bila tebal berbanding dengan gitar aku yang satu lagi. So dari segi keselesaan, gitar hijau aku tadi lebih selesa untuk main. So korang sebelum beli gitar, korang check dulu. Kalau korang tak kisah ada bucu macam ni, so tak jadi masalah lah. Kalau body Les Paul dia memang ada bucu macam ni. So kebanyakannya gitar-gitar moden sekarang dah tak ada. Semua bentuk sini dia buat macam gitar hijau aku lah. Memang selesa. So ingat sebelum beli gitar, korang kena tengok neck joint belakang. Okey, yang seterusnya nombor 5 iaitu jenis bridge. Okey, bridge. Aku tunjuk dulu jenis bridge. Okey, so ni adalah satu type bridge lah. Bridge ni terkenal dengan gitar Strat lah. So ada satu lagi jenis bridge iaitu Floyd Rose. Ini dia Floyd Rose. Dan satu lagi macam bridge Les Paul pakai iaitu Tune-O-Matic. So yang ini pun korang kena tengok jenis lagu korang. Kalau korang main lagu Steve Vai, diharamkan untuk pakai Tune-O-Matic. So memang tak boleh main lagu Steve Vai. Bukan tak boleh main, dia berdosa. Kalau main lagu Steve Vai tak ada tremolo, tak ada arm macam Les Paul tu, kalau bahasanya dia berdosa lah. So bridge ni juga kena tengok jenis lagu korang main lah. Macam aku cakap tadi, kalau korang main lagu pop, tak kisah sangat bridge ni. Kalau korang suka main lagu macam lagu Steve Vai, lagu Petrucci, lagu Gio Satriani, korang kena beli yang jenis Floyd Rose. Dan secara peribadi aku tak suka bridge jenis Floyd Rose sebab untuk tukar tali tu sangat leceh lah. Kalau korang tanya mana-mana gitaris
part mana yang dia orang paling malas? Selalunya part tukar tali. Memang kebanyakannya gitaris memang tak suka tukar tali. Lagi-lagi kalau pakai bridge Floyd Rose, memang leceh. Sebab tu aku tak pakai bridge yang jenis Floyd Rose. So kalau bridge macam ni, just masukkan tali, so masuk depan, pusing je, lebih senang. So benda tu pun korang kena consider dan buat pertimbangan sebelum beli. Okey, yang keenam dan yang terakhir adalah warna. Okey, warna ni sebenarnya walaupun korang akan cakap alah warna je pun tak kisah sangat. Okey, kalau korang jenis tak kisah, tak ada masalah. Bila korang jenis yang kisah, warna ni memang penting gila. Dan bila korang beli, korang nak jual balik gitar kan, orang akan tengok warna gitar. Kalau warna tak cantik, selalunya susah nak jual balik gitar tu. Okey, dan warna ni dia tidak mempengaruhi bunyi lah. Kalau korang pakai colour pink pun, bunyi dia tetap macam tu. Korang pakai colour hitam mati pun, bunyi dia tetap juga macam tu. Cuma dia akan mempengaruhi personality korang lah. Orang akan nampak kalau korang pakai gitar tu colour putih, orang akan nampak kau punya karakter. Kalau korang suka colour pink, orang akan nampak karakter korang ni jenis suka yang macam mana. Kalau bagi aku secara personal, aku memang pentingkan warna. Yang pertama, aku akan tengok gitar tu cantik tak warna. Kemudian baru aku tengok yang benda-benda lain yang tadi aku ceritakan. Okey, last sekali harga. Harga tu aku tak nak komen apa-apa. Yang itu korang kena tanya kewangan korang sendiri. So aku harap perkongsian aku hari ini dapat membantu sedikit sebanyak korang untuk membuat keputusan untuk membeli sebuah gitar. Lagi-lagi kalau gitar tu mahal kan, apa kata korang cek dulu apa yang telah aku ceritakan hari ini. So bila korang dah puas hati, barulah korang boleh beli gitar tu. Ataupun lebih baik korang pergi sendiri ke kedai untuk try, untuk test sendiri gitar tu macam mana keselesaan. Sebab keselesaan gitar ni sangat penting dan mempengaruhi permainan dan latihan korang nanti. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan tekan butang loceng, tanda korang support aku. Dan segala subscribe, like, komen, share korang aku sangat hargai. So sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.